Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hormati yang dikasihi Fadilwan Imam dan Majidullah, Ashabul Fadilah, bila-bila jawatan kuasa surau dan muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita sambung pengajian hadis kita. Hadis nombor 401 daripada kitab Mukhtasar Sahih Muslim dan Kasar Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam Sahih Bukhari, dalam bab ilmu, Nabi kata nadarallahu, Allah akan memberi cahaya pada muka orang yang mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan pula apa yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka orang yang suka hadis, dengar hadis, sebab pula Nabi janji bahawa Allah akan memberi bercahaya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita masuk di dalam, insya-Allah. Tajuk kecil pada malam ini yang ke-195, bab solat secara umum. Dalam kitab Mukhtasar kita ni ada 195 tajuk kecil yang telah kita baca. Dan insya-Allah di minggu hadapan kita sedikit yang seterusnya, iaitu masuk solat Jumaat, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugharribu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Thumma kana al amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadran min khilafati Umar ala dhalik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan solat sunat di malam Ramadan, tanpa memerintahkannya secara tegas, secara bersungguh-sungguh. Baginda bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan kerana iman dan kerana hanya mencari redha Allah, mengharapkan pahala daripada sisi Allah, maka akan diampun dosanya yang telah lalu. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, telah diampun dosanya yang telah lalu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sedangkan perintah tetap seperti itu.
Pada masa Abu Bakar juga tetap seperti itu. Demikian pula pada masa permulaan khilafah Umar bin Khattab tetap begitu juga. Sehinggalah di pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, barulah dihidupkan sembahyang ini secara ijtima', perkumpulan ramai orang Islam di masjid-masjid. Alhamdulillah, hadis yang terakhir yang kita baca pada malam ini di bawah tajuk Babus Solat, bab sembahyang. Walaupun selepas ni pun bab sembahyang itu lagi sembahyang Jumaat, sembahyang puasa, sembahyang jamak, sembahyang istisqa dan macam-macam lagi ni. Dalam hadis yang kita baca pada malam ini menceritakan bahawa Nabi pernah berkeinginan dan keazaman untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nabi itu sama-sama dia pesan pada orang ramai, tetapi Nabi tak sempat nak buat ibu adik hingga Nabi meninggal. Dan begitu juga di zaman Abu Bakar, kekal begitu nasihat Nabi. Nabi kata, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang biasa kita bacalah kita sampai dekat Ramadan. Ramadan tahun ini berapa bulan? Bulan 3. Dah lama dah, dalam sebulan lebih sikit lagi. Bulan 3 dah Ramadan. Akhir ya, 2 bulan ke. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan lagi. Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Hadis ini dalam Bukhari pun ada, dalam kitab Sunan ada lagi. Sahih ada. Man qama Ramadhana imanan, barang siapa yang qama Ramadan, menegakkan Ramadan. Qama ni asalnya qama yaqumu, menegakkan, mendirikan. Dengan makna dia menghidupkan malam Ramadan dengan semayang, dengan baca Quran, dengan berzikir dan semua amal-amal yang soleh. Kalau kita boleh buat begitu, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, telah diampunlah dosa-dosanya yang telah lalu. Moga-moga kita berdoa kita sempat dengan Ramadan pada tahun ini. Walaupun berulang dan tidak berhenti, moga-moga kita sempat dengan Ramadan. Para salafus salih yang zaman dulu hampir Ramadan yang rindu dan ke Ramadan, berdoa supaya sempat dengan Ramadan. Begitulah hubungan para salafus salih. Wabalighna Ramadan, sampailah kami kepada Ramadan. Kerana kelebihan Ramadan ini, di antara orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dan dijanji dengan adil yang sangat sahih yang didengari oleh ramai para sahabat dan diriwayat daripada satu generasi ke satu generasi. Nabi menyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang belajar tata bahasa Arab, ghufira ini dipanggil fa'il madhi bina majhul. Diampun dosa. Setelah diampun dosa, siapa yang ampun? Allah. Kalau tak disebut sini, Allah yang ampun. Fa'il madhi ini kalau orang putih dipanggil past tense, bahasa Melayu kita panggil telah lepas. Telah lepas, sudah berlaku. Macam mana Nabi SAW sebut guna fa'il madhi, past tense, benda yang telah berlaku, sedangkan dia tak berlaku lagi, akan datang. Kebanyakan yang melibatkan janji-janji hari akhirat, syurga, keampunan diguna fa'il madhi ini, kata para ulama hadis, ialah tujuannya litauqidi, untuk menguatkan
bahawa dia benar-benar akan berlaku, seolah-olah macam telah berlaku dah. Itu makna dia. Seperti mana hadis yang kita baca dulu dalam Kitabul Iman, Nabi kata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, telah masuk syurga lah dia. Dah masuk lagi kau mati. Kalau dah mengucap pun dalam hati dia ada la ilaha illallah, syurga lah dia. Dengan makna litauqid, nak menguatkan, sehingga Nabi guna macam telah berlaku, dengan makna seolah-olah pasti akan berlaku. Macam telah berlaku dah, seolah-olah macam telah berlaku dah, macam masuk syurga dah, macam telah diampun dah dosanya. Begitulah penggunaan fi'il madhi ini ada tujuannya untuk menguatkan. Setengah tepat memang makna biasa dia, makna past tense. Zahabtu ila al-madinati bil ams. Kemarin saya pergi ke bandar. Guna fi'il madhi past tense. Maknanya semula telah berlalu kemarin ni. Tapi setengah tepat itu bukan dengan makna yang demikian. Dia makna untuk menguatkan. Ada juga fi'il madhi dengan makna doa, dengan makna doa. Dengan makna doa. Kalau orang tak faham tata bahasa Arab ini, dia akan pening juga lah dalam banyak tempat. Macam doa-doa banyak guna fi'il madhi past tense. Dia kata, macam mana ni nak makan, nak buka puasa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna. Dia nak ulang panjang dulu. Fi'il madhi, kami telah berbuka, pada hadap buka ni baru baca doa nak buka puasa. Ini bukan menunjukkan telah lepas, tapi dengan makna doa. Banyak juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kelebihan orang yang menghidupkan Ramadan, termasuk melakukan ibadat harian. Tetapi pada zaman Nabi SAW berlaku, tapi teracap kan. Kita dah baca sebelum ni, Nabi pernah sembahyang beramai-ramai di masjid. Tapi malam yang keempat Nabi tak mari. Dan terus kekal yang demikian itu dalam hadis kita ni. Zaman Abu Bakar pun begitu, orang sembahyang di rumah atau mari masjid pun sembahyang seorang-seorang. Sehingga zaman Abu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun begitu juga. Ramai sekat lagi. Orang nak semayang tu semayang. Sehinggalah di pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, balik rumah dah ni, dia pusing-pusing mari tengok masjid ni. Sayyidina Umar ni dalam kaya dia banyak jalan lah, tengok rakyat dia sampai ke pinggir-pinggir Madinah. Malam pun begitu juga. Jadi satu malam dia tengok orang semayang, jauh seorang, jauh ni seorang di bulan Ramadan. Berlalu selepas isyak dah. Lalu Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya kalau disatukan dengan seorang iman, kata Sayyidina Umar. Lalu Umar menyuruh mereka buat berjamaah, dan dilantiknya Ubay bin Ka'ab, seorang ulama di kalangan sahabat yang menghafal Al-Quran Al-Karim, yang baca ambil cantik. Sayyidina Umar pun dah pergi kau dan semayang juga. Dia suruh kau semayang masjid itu ikut Ubay bin Ka'ab. Berlalu masa, akhirnya orang semayang dalam bentuk yang berjamaah seperti itu, dan diarahkan di seluruh negara Islam buat demikian. Akhirnya lepas isya orang muasal dulu. Baik awal malam sikit, kemudian akhirnya lepas isya tu orang muasal. Boleh dikatakan hampir keseluruhan dunia Islam buat begitu.
berlalu sehingga ke zaman kita lagi, sampai kita lagi. Jadi semain tarawih tu lepas Isya kat buat selalu di Mesir, di Syria, di Jordan, di mana-mana pun boleh katakan lepas Isya kat buat selalu lah. Dan tidak menjadi halangan, tak jadi halangan, kerana yang dibuat ini di peringkat sahabat lagi dan mereka faham agama. Dan bid'ah ke? Jadi para sahabat ni dia ada kelebihan dia sendiri. Apa yang disuruh oleh mereka ni mereka lebih faham. Mereka nak murid sahabat Nabi SAW. Dan ada hadis-hadis yang menjadi sandaran mereka ni boleh diikuti. Antaranya Khulafa Ar-Rashidun, ada Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyyin. Adalah kamu ikut sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi ada jaminan daripada Nabi. Mana-mana para sahabat, mereka ini kata Nabi bagaikan bintang-bintang di langit. Mana yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Mereka yang daripada Nabi. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar ini ialah hasil daripada pemerhatian dia terhadap Nabi SAW, bahawa di dalam bulan Ramadan ada Nabi mari sembahyang di masjid. Jadi iman. Dan kita telah baca hadis-hadis sebelum daripada ini, sahih datang daripada Nabi. Jadi apa yang disuruh oleh Umar ini tak lagi daripada sunnah Rasulullah SAW. Bukan bid'ah. Ada orang kata Sayyidina Umar pembuat bid'ah. Jangan. Mereka para sahabat Nabi yang mulia, dia buat ni pun dia atas dasar apa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Terlalu banyak hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan dan kelebihannya yang kita akan baca insya-Allah bila datang Ramadan. Antara yang besarnya Nabi kata ar-Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun ma bainahu. Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa di antara kedua. Allah. Sebab itu kita kena mula berdoa dah supaya sempat dengan Ramadan. Tujuannya apa? Ramadan ke Ramadan ini menjadi penghapus dosa di antara kedua. Janji daripada Nabi SAW. Dan bagi orang yang menegakkan Ramadan, akan mendapat keampunan daripada sisi Allah. Mendapat keampunan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan Ramadan yang sangat besar, termasuk janji salah satu di antara malam di bulan Ramadan adalah malam Qadar. Dan Tuhan sebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Quran ni tak banyak ayat fadilah. Antaranya malam Qadar, Tuhan sendiri sebut fadilah. Dalam hadis-hadis sahih pun kadang-kadang tak banyak juga fadilah. Ada banyak dalam hadis yang status dia dhaif. Banyakkan amalan ini, amalan ini fadilah. Dalam hadis-hadis sahih ni tak berapa banyak, melainkan beberapa hal yang besar termasuk pada Ramadan, malam Qadar, zikir-zikir yang tertentu yang sabit datang daripada Nabi SAW. Jadi Ramadan ni memang benar kelebihan yang besar disebut dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu saja kuliah hari ini malam ini saya lupa pasti baca satu saja. Dosa diampun ini, guru-guru saya dulu kata, antara adalah Profesor Dr. Mustafa Mubah, Profesor hadis di Damaskus, yang sangat alim dalam bidang hadis ini. Dia kata yang dimaksudkan diampun dosa-dosa yang telah lalu ini melibatkan amalan dan kedatangan bulan Ramadan dan kita menegakkan dan begitu juga yang lain-lain, merujuk kepada az-dzunub as-saghirah, dosa-dosa kecil. Manakala dosa-dosa besar memerlukan kepada
taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat dia, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh. Manakala janji-janji keampunan ini adalah melibatkan dosa-dosa kecil yang kita tak boleh lari daripadanya. Wudu ampun, sembahyang pun ampun. Dalam hadis yang lain Nabi kata as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu ni di antaranya menjadi pengampun, di antara solat dengan solat. Maghrib dengan Isya menjadi pengampun, Isya dengan subuh menjadi pengampun. Banyak hadis-hadis yang sahih yang melibatkan keampunan dosa ini merujuk kepada dosa-dosa kecil. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Jadi pada malam ini saya cuba menjawab beberapa